Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita dikejutkan, kita terima berita gempar. Berkaitan dengan berbagai cara daripada musuh politik Anwar Ibrahim untuk tumbangkan Anwar. Antara cara untuk tumbangkan Anwar adalah dengan menarik sokongan, yaitu parti-parti politik yang bersama di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Kalau mereka nak tumbangkan Anwar, hanya satu cara, yaitu menarik sokongan, sehingga kan Anwar Ibrahim hilang sokongan dan akhirnya parlimen pun akan bubar. Apabila Anwar Ibrahim tidak mempunyai sokongan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri dan parti-parti di dalam gabungan kerajaan perpaduan hari ini menarik sokongan, termasuk daripada BN, GPS, JRS, dengan cara mereka menarik sokongan, itulah yang mampu untuk menumbangkan Anwar. Tapi persoalannya, adakah gabungan komponen di dalam kerajaan perpaduan mahu menarik sokongan? Sekiranya mereka menarik sokongan, mereka nak buat apa? Adakah bergabung dengan PN dan bentuk kerajaan baru seperti yang kita dengar sebelum ini? Ada ahli parlimen daripada UMNO bertemu dengan Zahid, memujuk BN untuk keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai parti mereka, dan akhirnya Zahid Hamidi ditawarkan kedudukan sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan ini, satu lagi pengakuan Zahid Hamidi. Mungkinkah ini adalah dalang kepada langkah untuk tumbangkan Anwar, langkah untuk tebuk atap 2.0, tarik BN keluar, pertemuan bukan dengan Syahidan saja, kata Zahid Hamidi. Pengerusi BN Ahmad Zahid mengesahkan pertemuan berhubung usaha membawa keluar BN daripada kerajaan perpaduan, termasuk dengan ahli parlimen Arau, Syahidan Kasim. Namun Zahid berkata, pertemuan itu bukan berlangsung dengan Syahidan saja. Zahid bagaimanapun enggan mendedahkan perincian lanjut mengenai perkara itu. Rahasia, kalau saya berkongsi dengan umum, bukan lagi menjadi satu rahasia. Oleh sebab itu, biarlah saya berbincang dengan pemimpin-pemimpin tertentu sahaja. Saya juga telah memaklumkan secara terperinci kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya kita berjaga-jaga agar pisang tidak berbuah dua kali. Dan bukan hanya Syahidan seorang yang bertemu dengan saya bercakap tentang perkara yang sama. Ahmad Zahid berkata, ketika ditanya nama pemimpin BN yang terlibat dalam usaha menarik BN keluar dari kerajaan seperti yang didedahkan sebelum ini. Walaupun Zahid Hamidi sebelum ini pernah membuat kenyataan, pernah pada tahun 2023, 10 ahli parlimen BN yang menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Pernah Zahid keluarkan kenyataan. Tapi kali ini pula, berkaitan dengan memujuk ataupun tarik BN keluar kerajaan, rupanya Zahid Hamidi dalam satu kenyataan, pertemuan bersama dengan ahli parlimen BN bukan dengan Syahidan saja. Jadi, persoalan yang seterusnya adalah siapa lagi ahli parlimen yang lain yang juga bertemu dengan Zahid? Adakah kita dapat kata Muhyiddin Yassin sebagai PM, sebagai pengurusi PN, ataupun mungkin Hadi Awang sebagai Presiden PAS yang bertemu dengan Zahid untuk memujuk keluar daripada kerajaan? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah kita dikejutkan dengan kematian satu lagi pemimpin yang terkenal di Malaysia, yaitu Allahyarham Tun Daim Zainuddin, dan pada akhirnya kes mahkamah ataupun siasatan terhadap Daim Zainuddin telah dihentikan, diumumkan
sudah diumumkan telah dihentikan, manakala terhadap istrinya masih diteruskan. Tapi saudara-saudara, apa yang berlaku selepas pemergian Tun Daim Zainuddin? Sudah pasti ini adalah pemergian yang mengejutkan Tun Mahathir, karena beliau adalah rakan sekutu ataupun sekutu rapat ataupun mungkin kawan baik kepada arwah, manakala istri Daim Zainuddin pula dalam satu kenyataan yang terbaru yang pasti mengejutkan, karena menyebut nama Anwar Ibrahim, menyebut nama Perdana Menteri yang sepatutnya disiasat menurut Naimah Khalid. Perkongsian berkata daripada Malaysia kini, SPRM sepatutnya siasat Anwar, bukannya Daim, kata Naimah. SPRM sepatutnya menyiasat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukannya bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, kata Balu Allahyarham. Naimah Khalid membuat kenyataan itu selepas SPRM memaklumkan pihaknya akan meneruskan siasatan ke atas Daim Zainuddin dan keluarganya berhubung pembelian aset di luar negara adalah lebih baik bagi SPRM untuk menggunakan sumber yang ada bagi menyiasat pengakuan Perdana Menteri sendiri di Parlimen bahwa ahli perniagaan telah membayar perjalanannya ke luar negara. Apa yang mereka dapat sebagai habuan? Bukankah itu rasuah, kata Naimah dalam kenyataan. Dia merujuk kenyataan di Parlimen pada 21 November lalu, yang kira-kira 70 hingga 80% kos melibatkan perjalanan dan lawatan rasminya ke 5 negara awal bulan ini ditampung oleh syarikat swasta yang mengikuti urusan itu. Anwar kemudian menjelaskan perbelanjaan bahagiannya untuk perjalanan tersebut ditanggung sepenuh oleh kerajaan. Anwar juga berkata, baki tempat duduk dalam penerbangannya ditawarkan kepada syarikat swasta yang turut pergi ke negara-negara tersebut untuk tujuan pelaburan atau usaha sama. Syarikat ini bayar kos masing-masing berjumlah RM4.5 juta, katanya ketika itu. Pada 20 November, Daim dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan aset kira-kira seminggu selepas pemergiannya. Mahkamah Session KL membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin bahawa pihak pendakwaan tidak ingin meneruskan prosiding susulan kematiannya. 2 hari kemudian, SPRM berkata pihaknya masih meneruskan siasatan dan menjejak keuangan aset Allahyarham dan keluarga. Siasatan turut melibatkan istri Allahyarham Daim, yaitu Toh Puan Naimah, serta ahli keluarganya, dan siasatan tertumpu kepada perolehan aset-aset di luar negara, kata SPRM, sambil menambah siasatan dibuat dengan kerjasama agensi antarabangsa. Bagaimanapun, Naimah mengingatkan pihak berkuasa yang mahkamah telah melepas dan membebaskan suaminya. Apakah kerajaan tidak menghormati keputusan mahkamah? Tambahan pula, jejak wang apa? Untuk menyiasat jejak wang, perlu ada kesalahan rasuah dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak ada kesalahan, maka suatu aset adalah dikira sah dan hasil usaha keras, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, kata Naimah. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?